Sekejap nak last pack. Baru syok nak mengamuk. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Saya Betty Ambrosi, seorang booktuber, dan selamat datang ke YouTube channel saya, di mana saya akan berkongsi tentang buku. Okey, hari ini insyaAllah boleh akan kongsi sedikit. Tak ada nak ulasan sangat pun, tapi my point of view berkenaan buku Zimam, Tragedi Transisi, terbitan Book Surgeon, tulisan Tolha Wasabi atau kita lebih selalu panggil Pak D. Okey, sebelum kita pergi ke arah lain, kita bincang tentang tajuk sikit. Tajuk dia ni, Zimam, bukan Zamim, okey? Jangan jadi macam Beria, asyik sasul je. Tadi pun dia dah sasul sebenarnya. Inilah Zimam. Zimam ni siapa? Watak utama. Watak utama ni seorang penyiasat Islamik. Sebab apa Islamik? Kalau kau baca separuh daripada buku ni, kau akan nampak betapa Islamiknya dia. Okay, lepas tu Tragedi Transisi. Tragedi Transisi ni adalah satu tanda soal yang Uri ada daripada dulu sampai habis baca buku ni. Dulu tu maksudnya daripada start baca buku tu lah. Okay, jadi berkenaan genre atau pengenalan buku ni sebenarnya ialah tentang penyiasat Islamik. Sebab memang watak utama dia memang dah Islamik sungguh lah. Dan daripada awal buku ni, dia tunjuk betapa perfectnya Zimam ni. Dia dapat banyak kes yang dia kena selesaikan dan hampir ke semua atau memang semua tu dia berjaya selesaikan satu-satu. Walaupun ada macam dugaan lain dari segi masa, dari segi rakan, dia dapat selesaikan benda tu dengan okey. Tadilah dengan sangat smooth, tapi dapat selesaikan tu dah dikira macam perfect lah juga tu kan. Buku ni juga berkenaan falsafah dan juga Yahudi. Okay, part ni kita kena jujur sikit. Sebenarnya Uri kurang suka buku berkenaan falsafah, Uri kurang suka buku berkenaan Yahudi. Sorry no offense kepada sesiapa, tapi ini hanyalah Uri punya preference je lah, tu saja. Tapi buku ni dikira okey sebab Uri berjaya habis, Uri berjaya draft apa yang Uri suka, apa yang Uri tak suka. Uri berjaya fahamkan cerita ni tentang apa. Sebab memang ada buku yang macam ni, contoh macam kita nak sebut lah, takut orang lain terasa kan. Ada buku-buku yang genre hampir sama macam ni, Uri tak boleh nak baca. Uri baca sikit je, lepas tu Uri bagi orang. Tu adalah masalah Uri, bukan masalah buku tu. Tolong jangan silap konteks ayat aku. Okay? Uri teruskan pembacaan dan memang ada beberapa part yang dipuji. Sebab apa? Penulis memang suruh untuk kita sama-sama fikir dengan Zimam ni. Sebagai contoh, ada cerita tentang pemakaian Socrates. Penulis ada cerita tentang beberapa peristiwa. Contoh, peristiwa Village Rasha 1823. Punya gaya penulisan ni kita nampak, oh dia memang nak fokus kepada, bukan nak fokus, dia ada sediakan Yahudi things atau Yahudi terms. Contoh penamaan Miss G pun. Miss G tu antara watak dalam buku ni lah. Jahat ke baik ke kau kena baca sendiri supaya kau faham. Aku tak boleh, takut akan sesat pula orang. Tak dinafikan buku ni ada beberapa poin yang boleh suka lah. Kalau tak suka, tak adalah poin macam ni. Okay, ni kan nampak ke warna hijau untuk plot dan juga peristiwa yang boleh rasa boleh google. Bagus yang penulis sebab dia buat aku rasa macam, oh aku kena google tentang ni. Warna biru tak banyak tapi biru ni bagus. Biru ni ialah nasihat yang menyentapkan sikit lah. Kalau purple pula, kalau orange ialah secara keseluruhan kesurat tu Uri suka. Part yang Uri paling suka dalam buku ni ialah part Zimam, watak utama tu dia kena penjara. Bagus, aku suka. Sebab apa? Sebab awal tu dia tunjuk macam dia tu perfect sangat. Macam aku ni haters dia. Dia macam perfect je lah, dia lengkap, semua dia dapat buat. Kalau aku fikirlah, kalau aku sebagai rakan kerja dia, mungkin aku akan menjadi salah seorang yang akan dengki dengan dia. Macam sikit-sikit dia. Tapi memang dia pandai pula, kita kena tutup mulut je lah kan. Tapi sampai satu masa, dia tengah nak buka semula kes 8 Mac 2010. Dia nak buka ni, dia and the gang nak tangkap penjahat. Tapi tiba-tiba penjahat yang berjaya perangkap dia balik. So dia masuk penjara. Okay, waktu dia masuk penjara, for sure lah dia tak boleh terima hakikat tu. Kau boleh bayangkan tak, kau sebenarnya nak menegakkan kebenaran, tapi tiba-tiba kau dituduh semula. Masuk penjara. Elok-elok selama ni rekod bersih, tiba-tiba ada rekod banduan. Sedih lah kan orang tu. Memang frust lah, siapa je lah tak frust. Tapi bagus ni kat situ sebab kita kena faham, dalam hidup kita ni sebagai seorang manusia, memanglah kita manusia, dalam kita punya timeline kehidupan, ada satu saat tu kita jatuh, itu bermaksud ada satu learning point atau turning point kita yang paling diperlukan untuk kita teruskan kehidupan seterusnya, untuk kita belajar sesuatu yang paling penting lah. Jadi apa yang Zimam belajarkan dalam tu ialah dia jumpa dengan seorang pakcik, yang mana pakcik ni dia suka sebut pembayang bukannya jawapan terus. Macam pantun kan, rangkap tu pembayang, dua rangkap tu baru jawapan. Pakcik tu macam bagi pembayang je kerja dia.
Tapi kalau kita bayangkan lah, kita kat tempat Zimam, kita dengar orang cakap macam tu, tak ke bengang? Bengang lah, aku tengah penat-penat, aku tengah frust, kau boleh pula nak bagi aku main teka-teki. Okay, tapi disebabkan dia punya bengang tu, kat situlah nanti dia berjaya untuk bangkit semula. Sebab nanti selepas beberapa fasa dia bangkit. Lepas tu nak bangkit tu pun susah sebab dia baru dapat tahu bahawa tunang dia hianat dia dan hianat negara. Jahat syaitan dia, tunang dia ni tak baik. Jahat mulut tunang dia ni. Bukan jahat mulut, jahat perilaku tunang dia ni. Bila dia nak bangkit balik, apa yang dia cari ialah dia cari semula pakcik tu. Bagus sebenarnya pakcik tu. Dan pakcik ni, dia ada memberi beberapa nasihat seperti orang zaman sekarang susah betul nak fikir. Itulah macam aku lah, malas nak fikir. Dan lagi satu pesanan pakcik tu yang aku paling suka ialah berkenaan kisah Yusuf. Kisah Yusuf, bagaimana Yusuf menghadapi kehidupan dia time tu. Kena baca lah, ada rasanya kat sini. Ini kisah Yusuf. Aku tak nak cerita, sila baca sendiri. Bagus, sebab tu aku suka. Jadi lepas tu dia pun berjaya lah bangkit, lawan. Lepas tu ending dia rahsia, tak boleh bagi tahu. Dan tepat yang aku suka ialah cara penulis menerangkan apakah itu tadabbur dan apakah itu tarbiyah. Okey, sebab kalau kita lihat dalam konteks bahasa Arab, ilmu sorof, boleh tak ingat apa nama subtopik ni? Masdar kot Bila satu fa'il, kata kerja yang diubah ni maksudnya dia ada imbuhan lah. Sampailah dia menjadi satu noun yang baru, yang kebiasaannya bermula dengan huruf ta, diakhiri dengan perkataan ya ta. Tapi ada juga yang tak berakhir macam tu lah. Ada macam-macam, ada banyak sifir dia. Macam contohnya yang ada tulis sikit dalam buku ni pada muka surat 212 dan muka surat 222. Tentang tadi itulah tadabbur dan juga tarbiyah. Okay. Penulis walaupun dia tulis dengan singkat, tapi dia berjaya buat pembaca faham dengan mudah dan cepat bahawa tarbiyah dan tadabbur adalah satu proses tau. Dia bukannya one off. Dia kena berproses secara konsisten. Sebab tu sekali Zimam tercicir satu, bukanlah tercicir satu, sekali Zimam macam terjatuh, dia tertinggal benda tu, maka dia kehilangan banyak perkara. Kalau tak banyak perkara pun dia kehilangan sesuatu yang penting untuk dibangkit. Tapi lepas dia faham semula benda tu, barulah dia berjaya bangkit dengan berjaya. Masya Allah, baguslah. Okey, itu sahaja kot. Cakap tentang tragedi transisi semula. Tragedi transisi ni sebenarnya jawapan dia ada pada chapter terakhir, yang mana memang chapter itu pun dinamakan sebagai tragedi transisi. Ingatkan tragedi transisi itu bermaksud tragedi yang dia duk hadap selama ni daripada awal buku sampailah habis buku. Transit kan. Tapi tak, itu sebenarnya adalah transit kepada satu lagi transisi yang lebih agung lah pada orang jahat tu kan. Sebab diorang ada lagi satu plan macam tu lah, New Age Movement. Kalau nak tahu detail sila baca sendirilah. Uri tak nak kongsi banyak sangat, takut nanti spoiler. Okay, itu sahaja. So far Uri dia macam love-hate relationship sikit lah kot dengan buku ni. Dia macam tak suka tapi dia suka. Jujur tapi macam mana kita kena jujur dalam kehidupan kan. Okay, itu sahaja. Tahniah kepada Bu Sejen, tahniah kepada Tolha Wasabi. Assalamualaikum dan selamat malam. Sekarang siang. Dan terima kasih semua kerana sudi menonton. Bye-bye.